Assalamualaikum kepada yang beragama Islam. Hello, hai bagi yang tidak beragama Islam. Saya nak video ni saya nak terang sikitlah tentang tomahan dakwah yang dilakukan oleh Yusri Murtad. Kan dia kebanyakan dalam video dia mengatakan orang Islam ni sesat. Sebab apa? Orang Islam ni satu hari 17 kali menyebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan-jalan yang lurus. Dia kata ni tafsir dari segi Yus Murtad ni tafsir dia. Tapi sebenarnya Al-Quran ni Allah Taala turunkan dalam bahasa yang sangat tinggi. Orang Arab pada ketika itu, di zaman jahiliah pada ketika itu, orang Arab ahli-ahli bangsawan ni, ahli-ahli orang yang cerik pandai ni mahir dalam sastra Arab. Jadi Allah Taala turunkan satu Al-Quran dalam sastra Arab, dan kemudian Allah Taala cabarkan orang Arab pada ketika itu untuk bagi, kalau hangpa rasa Al-Quran ni bukan daripada Muhammad, hampa bawa mai satu lagi Al-Quran, satu lagi ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Maka orang Arab pada ketika itu tak dapat nak bagikan satu surah yang boleh menandingi surah yang ayat yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak dapat. Ada satu disebut apa? Ada seorang dia buat juga surah katak, disebut nama dia surah katak. Surah katak cerita bab katak. Kan? Jadi orang-orang Arab pada ketika itu membandingkan surah ni dengan surah yang direka oleh Fulan bin Fulan ni dengan surah yang diturunkan oleh Allah SWT, sangat jauh beza dia, sangat jauh beza. Dan kemudian kita nak pergi pada Suratul Fatihah. Yus Murtad kata apa? Orang Islam ni berada dalam keadaan sesat. Saya nak beritahu kat Yus ni dulu dia kata dia sekolah Arab, sekolah agama. So, patutnya dia faham. Sebab ihdinas siratal mustaqim ni dia ada ayat yang selepas dia. Sebab Al-Quran ni ada ayat mutasyabihat, mutasyabihat, ayat kinayah dan sebagainya. Dan perlu kita belajar kepada ulumul Quran, dalam ilmu ulumul Quran. Tapi saya nak ringkas. Jadi ihdinas siratal mustaqim ni, kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah Taala bimbing kita ke arah jalan yang lurus. Lurus yang mana kita nak beritahu, lurus yang mana? Lurus seperti mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Golongan-golongan para nabi, para syuhada, para solihin, para yang orang-orang yang berjaya mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ni jalan dia. Ghairil maghdubi alaihim, bukan kalangan orang-orang yang sesat seperti mana Yus sesat. Kan? Saya ingat Yus ni tak baca Fatihah dulu. Mungkin dia tak solat kot. Sebab tu dia tak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya nak bagi tahu lagi. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kita minta doa kepada Allah Taala agar Allah Taala tetapkan iman kita, tetapkan kita berada di jalan yang lurus. Betul, kita sekarang memang berada di jalan yang lurus dah. Contoh kita nak pergi makan, kita nak pergi kedai. Kita nak pergi kedai yang jual ayam goreng contohnya. Kedai tu hanya jual ayam goreng saja. Kita bergerak daripada rumah kita, naik motor, naik basikal ataupun naik kereta pergi ke rumah ke kedai jual ayam goreng. Kita sampai dekat kedai ayam goreng, kita tunggu, kita duduk dekat kaunter. Kita hanya pandang saja. Agak-agak tuan kedai tengok kita apa? Tuan kedai layan kita tak? Tuan kedai takkan layan kita. Sebab dia apa? Sebab banyak lagi customer dia. Kalau kita pergi, kita tak pergi dah, kita nak ayam tadi, memang betul dah kita pergi tempat jual ayam goreng. Tapi bila kita tak sebut, kita tak minta nak beli ayam goreng, orang nak bagi kita tak? Orang takkan bagi daripada kita. Orang takkan bagi. Jadi kita ni orang Islam ni dah berada di jalan yang lurus, maka kita minta lagi doa Allah Taala. Wahai Allah, bimbinglah kami, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang macam mana? Jalan-jalan yang Allah Taala berikan berikan seperti mana para anbiya, para aulia, para syuhada, jalan-jalan mereka orang-orang yang mendapat kejayaan. Tu yang kita minta doa kepada Allah Taala. Hari-hari kita minta doa supaya mana kita tidak menjadi sesat seperti mana sesatnya Yus Murtad ni. Dan Quran dan geng-geng dia sendirilah dengan geng-geng Yus ni. Kan. Dan kemudian nak beritahu lagi lah. Al-Quran ni tak boleh ambil sikit-sikit. Tak boleh ambil sekerat. Lepas tu pakai. Apa tu tafsir? Contoh saya nak bagi tahu. Contoh saya nak baca satulah. Saya nak cerita. Kakak makan roti Bengali.
Roti Bengali. Nama roti itu roti Bengali. Roti Bengali di bawah rumah. Kakak makan roti Bengali di bawah rumah. Tapi kita ambil sekat contohnya. Contoh kita baca. Kakak makan roti Bengali di bawah rumah. Nampak tak? Ayat dia apa dia? Kita kata kakak makan roti. Kakak makan roti. Bengali duduk di bawah rumah. Jadi kita tafsir Bengali yang duduk di bawah rumah. Oh, Bengali ni dia duduk di bawah rumah. Kak kita duduk di atas. Sebenarnya ayat ni nak beritahu kita bahawa makan roti Bengali, kak kita makan roti Bengali roti Bengali di bawah rumah. Kak kita duduk di bawah rumah, dia makan roti Bengali. Tapi bila ditafsirkan, diambil sekerat, ditafsirkan, maka menjadi maknanya salah. Yang ni yang dilakukan oleh Yus Murtad. Cara macam mana dia nak mendakwah pada orang Islam, nak mengatakan orang Islam ni sesat. Sebenarnya yang sesat ni adalah Yus. Yus Murtad ni lah yang sesat. Sebab tu dia sesat jalan. Sebab apa? Sebab mungkin dia tak solat. Masa dia beragama Islam, dia duduk dalam agama Islam, solat pun mungkin tak solat. Bila tak solat, macam mana Allah Taala nak bagi? Macam mana Allah Taala nak bagi dekat dah hidayah. Sama juga macam kita seorang anak, kita nak pergi sekolah. Pak kita tahu tak kata kita tak ada duit nak pergi sekolah. Kita darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 sebagainya lah. Kita nak pergi sekolah contohnya. Kita tak minta duit kat pak kita. Pak kita bagi tak? Pak kita bagi sekadar-kadar lah. Tapi kalau kita nak beli buku, nak beli sebagainya, ataupun kita nak minta lebih sikit, apa kita kena buat? Kita kena minta. Kena minta. Pak kita, anak aku nak beli lebih, nak beli yang ni, nak beli ni. Maksudnya apa? Kena minta tak? Kena minta. Sebab tu kita orang Islam minta. Sebab apa? Apa sebut? Ud'uni istajib lakum. Doalah kamu pada aku, aku akan kabulkan permintaan kamu. Ni kata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak beritahu lagi. Contohnya, ni bahasa Arab. Ni bahasa Arab yang tak boleh dipikir dengan akal fikiran kita. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu dan kena faham. Kena ada nur hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian saya nak beritahu. Contoh kita kata dalam kita apa syair kita lah ataupun pantun kita. Saya nak buat satu contoh. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Punggah. Jadi nak cerita kat sini, cerita tadi padi, tiba-tiba merindu. Ni apa cerita ni? Ni apa cerita? Jadi maksudnya apa? Nak tafsirkan yang ni kena ada ilmu. Nak tafsirkan sebab apa dia relate tuai padi antara masa dengan intai kami antara nampak. Macam mana nak relate tadi? Kena ada ilmu dari segi pantun, dari segi sastra, ilmu dari segi syair dan sebagainya. Maka nak tafsirkan Al-Quran ni kena ada ilmu, disebut sebagai ulumul Quran. Kena belajar dulu. Jadi tomahan yang dilakukan oleh Yus ni adalah satu tomahan dakwah yang sangat-sangat sesat, dan tomahan ini adalah tomahan yang tidak menggunakan akal fikiran, dan orang yang sesat ni sentiasa mencari kesesatan, menyesatkan orang lain. Dallu wa adallu. Dia sesat dan dia nak menyesatkan kepada orang lain. Jadi kita yang anda beragama Islam, kekalkan kita beragama Islam, yakin bahawa sesungguhnya agama yang kita pegang hari ini, agama yang kita beriman hari ini, agama yang sebenar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mana Allah SWT mengiktirafkan bahawa agama yang sempurna adalah agama Islam. Agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu adalah agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW menyempurnakan syariat-syariat Nabi yang terdahulu, menyelesaikan syariat-syariat Nabi yang terdahulu, dan syariat Nabi Muhammad SAW dipakai kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dia rahmat kepada sekalian alam. Berlainan dengan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi-Nabi terdahulu pada bangsa mereka sahaja. Tapi Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin hingga yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bissawab.